Orang bukan petikai hukuman qazaf tu, orang petikai cara entah tulis enakmen tu. Cuma yang petikai itu ada dua pihak. Pertama, yang petikai kerana dia sendiri tak mau buat, tu satu penyakit. Yang kedua, yang mempetikaikan kerana dia nak bantu benda tu. Kita tak tahulah zaman Hudud Kelantan tu dipetikaikan, yang petikai tu kerana dia sendiri nak cari alasan ke, secara kebetulan dia jumpa alasan tu, ataupun dia petikaikan benda tu kerana dia adalah seorang sarjana, kerana nak bantu supaya benda tu jadi elok. Saya ingat, untuk melaksanakan ini satu undang-undang, nak potong tangan pencuri, dia memerlukan kekuatan. Tuan-tuan, dulu kalau kita potong banyak tu lah, kadang-kadang orang kampung sebelah orang tak tahu. Tapi tuan-tuan, belum lagi potong tangan, hanya nak sebat Kartika 6 rotan. Yang kalau sebat ambil rotan, dia tanya tak ada orang berani sebat, saya sehari dua hari saya boleh buat kenyataan, saya akan sebat kalau mereka minta. Bukan sebatlah penjara tu, sebat macam sebat anak kita, 4-4-6 bagi cepat lah, tak sampai 1 minit dah habis. Dia pun tak tahan, habis dah, tambah lagi 5 mungkin, dia kata. Macam public training dulu sekolah dah buat macam tu ya. Itu pun teruk, ustaz angkat veteran ni, mana boleh. Ini dia bagi kilas macam tu ya, tak dan nak rasa dia pun. Yang duk takut bulan puasa lah, bukan macam tu. Pas gambaran mereka tak jelas. Kawan yang duk kata nak buat hudud tu pun kadang-kadang dia pun tak jelas. Dia pun duk ingat boleh belasah bagi cukup ya. Nabi SAW, apabila orang kena sebat arak, orang hina pun tu, Allah Ta'ala rugikan hang. Nabi kata, la tu'inu syaitan ala akhik, jangan kau tolong syaitan di atas saudaramu. Dia dah kena pukul-pukul, jangan mulut hang duk celupak lebih pada tu. Sebab tu dalam Islam kalau nak buat environment mesti kondusif. Tak boleh lepas-lepas hukum kita tu kan padan muka nak minum arak sangat. Dah. Kata macam tu tak Islamik. Pada zaman Nabi orang minum arak, pas pukul orang kata, semoga Allah menghina engkau. Nabi kata, la tu'inu syaitan ala akhi, jangan tolong setan atas saudara hang. Dia dah kena hanya untuk celapui mulut, maksudnya untuk tambah-tambah pula. Padahal kena sikit. Nak kena wujud environment yang baik. Nak memotong tangan, jangan pula sampai orang yang mencuri sikit dipotong, yang curi banyak tak dipotong. Kita di Malaysia kena banyak usaha kalau nak buat. Dalam nak putuskan kes talak pun bertahun tak selesai, tak boleh nak putus. Hakim duk cari muka surat tak jumpa. Kalau silap potong tangan orang, kacau. Ini benda yang babitkan benda besar, persoalan yang besar. Nak memerlukan keilmuan hikmah yang cukup bagi seorang hakim. Tudrabul hududu bisyubhah, kata Nabi. Hudud itu tidak dilaksanakan, dielakkan pelaksanaan. Bukan pelaksanaan hukum tu, bukan menjadikan ia das prinsip hukum. Apabila berlaku syubhah kepada satu kes, maka tak payah, tak buat. Habis tu orang mencuri senanglah, tak kena potong. Ini satu gambaran yang salah. Dalam Islam, kalau dia mencuri, kita tak cukup. Kata kita letak kadar mencuri yang kena potong 10,000. Dia mencuri 5,000. Aku lepas. Tak ada hari yang lepas. Hang masuklah penjara ke apa tu jalan. Setengah orang dia fikir dalam negara Islam ni dia tak ada apa. Setengah penceramah dia kata, tuan-tuan sekarang penjara penuh, kacau dia kata. Kalau Islam mana ada penjara, semua potong, cak potong, cak potong. Dia ingat dalam Islam, negara orang Islam merintah tak ada penjara. Penjara ada macam biasa. Bukan semua orang mencuri nak dipotong. Bukan semua kadar mencuri boleh dipotong. Dan kemudian apabila nak dipotong, ini satu hukuman besar. Dia hendaklah memastikan orang sayang kepada Islam kerana tangan dipotong, bukan orang benci pada Islam kerana ada tangan dipotong. Saya kata perjuangan kita ialah mewujudkan environment, mewujudkan persekitaran, mewujudkan suasana yang kondusif untuk membolehkan jika nak laksanakan hudud, bukan bercakap isu hudud sebelum kita mewujudkan suasana yang baik. Ketika orang semua ketidakadilan pembahagian harta berlaku, zakat tidak bahagi dengan betul, tiba-tiba kita nak potong tangan pencuri,
Ketika kita nak sebat orang berzina, ketika kes nak kahwin pun susah, orang terpaksa lompat pisiam pun tak boleh kahwin, patah balik mai sini, tu imam tak terima, pejabat agama sini tak terima pula dah, padahal nikah di sana saksi ada semua saksi. Tu yang kata yang berlaku di kawasan di tempat Pak Ayah kita. Dia kahwin, tu imam kadi kawasan tu tak boleh mai, dia ambil kau di kawasan lain. Kau di kawasan tak iktiraf, sampai anak satu masuk sekolah, pejabat agama tak mau bagi sijil. Padahal wali ada, saksi ada, semua hukum perkahwinan dari segi Islam sah. Tapi oleh kerana mereka gunakan itu sebagai senjata, kerana bila hang tak angkat nikah dengan aku, terbang aku RM140, maka dengan itu aku tak bagi kat hang pada muka pengajaran untuk orang lain. Dalam suasana hak macam tu, tiba-tiba kita duk cerita nak sebab orang, kita sebablah depan ni dulu. Kita perjuangkan hal ni. Saya sebut pada mereka yang cakap banyak tentang hudud ini, tak apalah, tetapi cubalah anda berfikir secara keseluruhan hukum tu, barulah kita bercakap pada isu. Kerana bukan tujuan mahkamah Islam ni nak diwujudkan kemudian duk cari siapa ni, tak ada orang kenal lagi ni. Dah. Ma'iz mai ke Nabi pusing, Nabi tak mau. Nabi tak mau hukum. Sebab tu orang mai kepada Abdullah bin Mas'ud, janggut dia ni bertindik-tindik, menitik-nitik dengan arak. Kata Abdullah bin Mas'ud, kita dilarang tajassus oleh Allah, tapi apabila telah zahir maka kita hukum. Untuk aku pindap hang minum, aku tak ndap lah, tapi mai dengan janggut basah titap-titap dengan arak ni, duk mabuk elok ni, hang kena lah. Kalau prinsip hukum semua dipahami dan semua bergerak ke arah itu, maka kita percaya niat buat hudud itu ada. Jika tidak, maka pakailah hadis, jangan dipotong tangan pencuri, la tuqta'u yadus sariq fil ghazw, jangan dipotong tangan pencuri di dalam peperangan. Kata Al-Imam Al-Auza'i, takut dia lari pergi ke berpihak di pihak musuh, setelah dia kena potong maka tak untung apa. Kita takut bila kita potong tangan, bukan orang semangat Islam, pakat duk kritik lagi Islam, pakat lari, pakat kata mahkamah Islam cukup tak adil. Sebab itu kalau betul nak buat, mesti sediakan sarjana. Ini kalau nak intellectual discourse, perbincangan intellectual pun tak ada, nak bagi pandangan pun tak boleh. Tiba-tiba kita cakap kita nak buat hukum, kita patut semak banyak perkara. Kita setuju, tapi kita minta semua pihak bekerja ke arah mewujudkan suasana itu. Kemudian kita bercakaplah tentang hukum berkenaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua, insya-Allah, dan semoga Allah Taala berikan kekuatan kepada kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.